Alhamdulillah rabbil alamin wa bina nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. So alhamdulillah pada sesi lepas kita dah sambung sebahagian daripada surah Infitar atau kita dah mulakan surah Infitar di mana Rasulullah SAW sebut kalau siapa nak gambaran, nak the big picture, nak see, nak visualize macam mana hari kiamat, maka salah satu surah yang disuruh baca adalah surah Infitar, ya. Okey, jadi surah Infitar ni kita dah terangkan pada yang pertama ataupun pada bahagian yang pertama, dia bermaksud bila langit terbelah. So kenapa dimulakan idza syamsu kuwirat, kita dah terangkan dengan awak boleh tengok dekat video yang lama. Kenapa digunakan perkataan idza, kemudian digunakan fi'il madhi, kita dah terangkan sebab idza tu adalah satu perkataan huruf mufajaah. Remember kita dah belajar last session, so saya dah upload kat YouTube pun orang boleh tengok. Idza lah huruf mufajaah, maknanya dengan tiba-tiba. Idza ada 3 cara atau ada 3 makna. Yes, ingat tak kita dah beritahu? Idza boleh maksud isim, boleh maksud juga zaraf dan juga boleh maksud adat. Jadi yang ataupun adatul syarat atau huruf syarat. Tapi yang kita masukkan di sini adalah idza di mana harfu mufajaah. Sesuatu yang berlaku dalam keadaan yang tiba-tiba dan langit tu bila tiba-tiba saja terbelah. Dan matahari, maknanya yang you selalu nampak, tak pernah MC, tak pernah cuti dalam keadaan yang senantiasa bagus sahaja. Alright, you tak pernah nampak lagi matahari dia nak MC ke, kecuali kalau gerhana. Kira adat lah. Itu Ustazah bayangkan atau Ustazah gambar, Ustazah buat conclusion, kenapa adanya salah satu lah, kenapa selain daripada apa yang berlaku atau yang kita dah ketahui, kenapa adalah gerhana nak menunjukkan ciptaan ni semua pun adalah makhluk. Yang sempurna, tapi ada masa dia tak sempurna. Faham ni? Sebab yang sempurna, Al-Kamal hanyalah milik siapa? Allah SWT saja. Kalau you, sebab itu kenapa nak menafikan? Kenapa? Okay, antara mungkin hikmah kenapa adanya gerhana dan sebagainya, selain you kata bumi berputar dan sebagainya ada di dalam dasar yang mana sebut dalam surah Yasin, antaranya sebab lain nak menunjukkan perkara-perkara ataupun kewujudan bintang-bintang ni ataupun perkara-perkara berkaitan dengan alam yang you nampak everyday tanpa sakit, tanpa berubah, ada juga kekurangannya bila berlaku waktu macam ni. Sebab nak menunjukkan yang sempurna hanyalah siapa? Allah SWT. Dan nak menafikan kepada mereka yang menyembah bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Right? Nanti dalam ayat ni kita akan kupas kenapa Allah sebut berulang kali dan ada juga Allah sebut secara tegas balasan yang Allah berikan bagi orang yang ingkar dan juga kenikmatan bagi orang-orang yang memang follow, dengar. Tu yang kita akan belajar, kita akan tengok perkataan dari sudut bahasa dengan lebih jelas. Okey. Jadi ayat 1 sampai 8 sudah kupas. Hari ini kita akan sambung ayat 9 dan seterusnya. Kita cuba untuk selesaikan hari ini. So yang pertama dia kata apa? Kalla bal yukadzibuna biddin. Remember kalau sudah sebut perkataan kalla, maknanya apa kalla? Apa mana kalla? Nah, siapa nak jawab unmute? Kalla. Kalla apa? Bahkan. Bahkan. So kalau perkataan bahkan ni, dia menunjukkan apa? Ataupun apakah message yang nak disampaikan dengan perkataan kalla tu? Anyone? Kalla, yes. Tak ada? Kalla ni nak menunjukkan sesuatu yang Allah nak sekali lagi ambil perhatian you supaya dalam erti kata lain nak sindir manusia dengan kekerasan. Ayat ni kalau you notice dalam surah ni semua ayat keras. Faham maksud ayat keras tak? Maknanya ayat yang keras supaya you betul-betul capture in your brain. Nanti sirah bentuk-bentuk perkataan word formation dia, fi'il, isim, huruf yang digunakan, semua nak suruh you betul-betul ketuk ke kepala, dengar ni. Maknanya ada alarm, keteng kalau letaknya kalau ada WhatsApp tu kan. Kalau you letak message ada exclamation mark, suruh you ambil intabih. Macam dah sebut sebelum ni, Al-Quran zaman Rasulullah SAW diturunkan bukan ditulis macam ni, awak boleh highlight, boleh circle, Ustazah boleh tulis bulat, ni huruf ni, tak ada. Semuanya melalui apa? Pendengaran. Jadi macam mana nak cakap dengan you, macam mana nak bagi faham orang yang mendengar dan juga kita kalau tak ada mushaf, dengan melalui perkataan-perkataan tersebut. I don't have a bowl, I don't have an italic, I don't even have an underline. You just listening. So how do I know that this message is, of course, all message are important,
But this mention is specifically very important for you to highlight. Kalla bal yukadzibuna biddin. Now, my next question. Very good. Yukadzibuna, alright? Dia isim fi'il dengan huruf. Last week kita dah belajar kan? Ada 3 rules kan? I ask you to answer a question. I ask you to do the 3 or 4 steps. Remember not? Yes or no? Number 1. Right. Yukadzibuna. Isim fi'il wala huruf. Jawab. Unmute. Okay, atau number 1, number 2, number 3. Ha? Bal tu apa? Bal tu huruf ah. La, saya tanya yukadzibun. Yukadzibun fi'il madhi. Fi'il mudari. Very good. Fi'il mudari. Sekarang saya tanya awak. Kalau fi'il mudari yang kita belajar, ada kata dasar tak? Ada root word tak? What is the root word? Kazaba. Kazaba. Okay, very good. Excellent. Listen very carefully. Kazaba is 3 letter. Kazaba. Tapi nampak tak kat sini dia bukan kazaba tapi apa? Yukadzibun. Ada perbezaan tak kat situ? Ada. Okay, let's look. I'm going to show you on the screen. Okay. So ini sambil kita tahu. So you all see this. Okay. Remember, Ustazah tanya you these 2 questions kan? Last week kita buat perkara ni. Alright. First, you tanya identify isim fi'il dengan huruf. Atau sebelum tu kita kena identify sama ada dia isim fi'il dengan huruf. Dia dah kasih dia punya nota. Kalau tak nanti kita kasih. Kemudian isim mu'rab mabni ghair musarif marfu mansub ni semua question lah kita suruh ditanya, betul tak? So, kalau tak ingat boleh tengok dekat ni. Kemudian fi'ilnya fi'il madhi mudhari dengan amar. Okay, now sekarang saya nak tanya satu soalan. Perkataan kadzaba tadi, okay, kita tulis kat sini Kazaba. Bang tulis ni. Kazaba. Okay, sekejap saya mutekan semua orang dulu. Alright, okay. So perkataan kadzaba tadi Tadi perkataannya apa tadi dalam situ? Yukadzibun, betul tak? Now. Yukadzibun. Okay, now. Yukadzibun, okay? So you cakap kat sini dia adalah fi'il madhi, betul? Fi'il mudhari. Yes. Okay. Take note kenapa saya tanya ni? Take note the steps. Right, how we do it. So we say the fi'il mudhari. Remember when I say when you identify a fi'il, you must also identify the dhamir. So this is dhamir hum. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So the next step that you have to do apart from that is also to identify what is the root word. What is the root word ataupun what is the basic letter for this kalimah. Sebab every verb dia mesti ada root word. So this one, the root word is kaf, dha dengan ba. Very good. Okay, so kaf, dha dengan ba. So we said this is fi'il mudhari, dhamir hum ya. Okay, number 1. Now, so you'll see this. Okay, I'll just put it here at the side. Okay, so this is the root word kadzaba. Tapi, okay. Some friends joining us. Okay. We have kadza dengan ba. Tapi ini hanyalah spelling. Ingat kalau sorof kita ada spelling dengan pattern So kadzaba is spelling hurufnya. Sekarang saya tanya awak, ini kadzaba. Betul tak? Kadzaba. Okay. Kalau you tengok dekat dictionary, macam mana Ustazah nak tahu dia punya fi'il madhinya? Kena tengok dictionary lah. Kadzaba yakdzibu atau okay, dia punya fi'il mudhari'nya. Okay. Right. Now, but this one nampak tak? Sama tak spelling ni dengan ni? Sorry, dia punya saraf dia as a whole. Sama ke tak sama? Faham tak soalan Ustazah? Lagi sekali Ustazah ulang Ini kadzaba fi'il madhi, right? Yakdzibu. Okay, let's say lah ni kita pakai dia ni fi'il mudhari dhamir hum Kalau misalnya Ustazah nak dhamirkan huwa, kita ambil huwa. Jadi apa? Yukadzibu, betul tak? Okay. Okay, so this is kadzaba yukadzibu, alright?
Kalau you hanya katakan dia fi'il madinya adalah kadzaba. If you look at the dictionary, dia adalah yakdzibu. Okay? Now, sekarang kalau you tengok dari sudut spellingnya, hurufnya sama tapi barisnya sama ke tidak? Sama ke tidak? Tak. Tak sama. So kalau tak sama, adakah ini fi'il yang kita maksudkan maknanya? Just cuba teka. Atau cuba guess, make a guess. I repeat Kalau ini kadzaba, spellingnya betul betul. Three root dia sama, betul. Sekarang kalau you tengok dictionary, nanti kalau tengok dictionary you akan tulis kadzaba fi'il mudhari'nya yakdzibu. Spelling tu maksudnya huruf Kalau saya masukkan pattern tu maknanya dia punya baris sekali. Sekarang ini dengan ini sama tak? Tak sama kan? Okey. Jadi kalau kerananya tak sama, makna dia pun tak sama. Sebab ini bukan kadzaba. Dia punya fi'il mudhari'nya adalah kadzaba. You go. Kadzaba. Jadi ini maknanya yukadzibu. Okay? Yukadzibu. Yes, yukadzibu. Okay? Kadzaba yukadzibu. Nampak tak dekat zal ni? Ya. Ada perbezaan. Yes or no? Ya. Okay. So because of these changes, ada penambahan huruf tak dekat sini? Huruf tak ada. Ada. Ya. Apa penambahan hurufnya? Zal. Zal lah. Sebab bila ada sabdu, maknanya dia apa? Double. Double. So meaning to say, kalau kita buat dia punya spelling lah. Ini 3 letter, ini 3 plus 1. Remember? Imbuhannya ada berapa? 1. Okay? Okay. Wait. We tunjukkan you lagi sekali. Oh. Okay, we did this last session. Pahala kata dasar 3 plus 1 huruf. Cuba kita buat ni. Qalat. Yes. Amin. Makanya perkataan ni dia adalah 3 kata dasar bersama dengan 1 huruf imbuhan. Okay? Alright. Kenapa saya tunjukkan? Sebab ni penting. Okay? Saya ulang lagi sekali. Kalau remember we said when you see a word, stepnya you tahu identify isim fi'il hurufnya, betul tak? Kemudian you dah cakap dia fi'il mudhari' damir hum. Kemudian kita simplifikan lagi kepada damir huwa sebab huwa lagi mudah kita nak refer untuk jadikan atau cari ataupun untuk kita identify the 3 letter root word. Kita panggil ni fi'il mujarrad. Nanti kita akan belajar dia punya terms dia. Sekarang kita carikan 3 and dia sahih ke mu'tal? Sahih. Okay? Kita dah belajar ni. Now, sekarang saya tanya, sekarang saya sebut kalau misalnya kadzaba, you refer kat dictionary, dia akan bermaksud dia punya fi'il mudhari' akan jadi yakdzibu. Okay? However, kalimah dalam Al-Quran ni kalla bal yukadzibuna. Nampak tak dekat zal ni ada syaddah? Yes or no? Yes. Bila ada syaddah, dia bermaksud ada huruf tambahan. Maka ni perkataan ni bukan 1 huruf tapi dia jadi berapa huruf? Jadi 4 lah. Bukan 3 huruf, maka dia jadi berapa? 4 huruf. Faham tak setakat ni? Siapa tak faham? Okay. Understand? Alright, okay now. Kenapa saya sebut ni benda semua ni? Sebab kita nak tengok dari sudut makna. Kalau kadzaba, ini bermaksud apa? Dusta. Maksud? Dusta. Tipu. Dusta. Okay? Tapi kalau kadzaba, apa maksud dia? Yakzibu, dusta. Kadzaba yukadzibu, maka maknanya adalah apa? Yukadzibu. Dustakan. Yeah. Beza tak maknanya? Beza lah. Beza tak maknanya? Beza lah. Sebab tu tadi saya sebut tadi.
Kerana ada penambahan huruf, Oh, maka maknanya berubah tak? dusta. Kenapa penting kita sebut ni? Sebab nanti ayat yang lepas tu dia akan beri gambaran. Nampak tak? Yang ini dusta. Maknanya you cakap ataupun dia tipu lah. Tapi sekarang dia bukan tipu sahaja. Dia mentipukan orang. Faham maksud mendustakan tak? Mendustakan maknanya dia tuduh orang tipu. You tuduh orang dusta. Lagi teruk ke lagi tak teruk? Kalau orang tu tipu, dusta, dah dosa kan? It's already that bad, right? Now, dia mendustakan. Dia tuduh orang lain tipu. Berat tak? Beza tak dia punya weight of dia punya action? Faham tak? Dia punya amalan tu lagi teruk dan lebih dahsyat. Maka Allah sebut bal yukadzib, kalla bal yukadzibuna biddin. Bahkan mereka ni semua mendustakan, tak nak percaya, cakap yang hari kiamat tu hari tipu. Faham tak? So kalau you sekadar sebut ia adalah dusta saja, dia level satu level. Sekarang dia mendustakan. Dia tuduh perkara itu adalah tipu. Maka dia punya amalan ataupun perbuatan yang dibuat tu adalah teruk kan? Ataupun dahsyat kan? Hebatnya. Tu gunanya ibadah saraf. Kalau you kata kadzaba, I tahu kadzaba tu tipu. Tapi dia bukan tipu cik. Dia ada imbuhan cik. Ada syaddah kat situ. Maknanya berubah tak? Ini yang kita cakap tu. Sebab itu, bila baca Al-Quran, diharamkan mengubah baris dan mengubah makna. Mengubah baris dan mengubah huruf. Sebab inilah tujuan dia. Sebab intensity of the amal is very high here. They are actually, apa orang panggil, dusta kan? Mendustakan. Dia menuduh yang perkara ni adalah dusta. Dengan ad-din. Now, perkataan din, okay, kalau you refer in the dictionary, dal, ya, nun ada dua makna. Ini ulama beri pandangan kat sini. Okay, dia kata apa? Kalau huruf spellingnya da, ya, nun, saya tunjuk kat screen lagi sikit ya. Okay, now. Let's say perkataannya adalah, okay, let me just have a clean one ya. Okay, let's say the word is dal, ya dengan nun. Berapa hurufnya? 3. Okay? Betul? Okay, now. This dal, ya, nun. Okay. Dia boleh berbaris, dengar ya. Boleh berbaris dainun atau din, dain ataupun din. Dia boleh baris dua. Maknanya dia boleh baris atas dan dia juga boleh baris bawah. Okay. No. Ini dal, ya, baris atas. Dal, ya, baris bawah. Spelling sama tak cik? Spelling maksud saya tu hurufnya ya. The letter, is it the same? Yes, dal, ya, nun. But the pattern, the one with baris, is it the same or not? No. Satu baris atas, satu baris bawah. Yes or no? Okay, now. Dainon bermaksud ni, maksud dia apa cik? Ini maknanya hutang. Hutang tahu hutang? Hutang emas boleh dibayar. Ini hutang dengan Allah, nak bayar dengan apa? Okay, now. Dain maknanya hutang. Okay, alright, good ah. Dan termasuk juga dalam perkataan spelling yang sama, din bermaksud agama. Okay, now. Yeah, okay, you look at the meaning here tulis apa kat sini? Hari pembalasan. Agama lah. Hari pembalasan, hari. Now we will explain to you kenapa kat sini dia tuliskan hari pembalasan. Okay, now. If you notice right now, you will notice that kalau spellingnya sama letter, apa saja perkaitan, apa saja perkataan yang diberi imbuhan,
Sama ada tambah huruf ke tambah baris je, the base meaning is the same. Faham tak maksud saya? Saya repeat lagi sekali So must understand very carefully. By now you should understand that the 3 letter is the base of the meaning. Kata dasar tu memberi gambaran makna secara general. Tapi bila saya tambah huruf dengan saya tambah baris atau saya ubah apa-apa sarafnya lah, kita ubah dia punya pattern dia, maka akan ada imbuhan. Tapi maknanya akan atau ada makna yang berkaitan maksudnya. Walaupun maknanya berubah tadi, dusta, mendustakan berubah, tapi akan ada benda atau ada makna yang berkaitan. Faham tak this point? Faham tak ni? Sekejap, saya faham. Cik Sundusia faham? Faham. Kau ada faham? Cik Indun? InsyaAllah. Cik Sofia, Cik Mina? Faham, insyaAllah. Rohani, Cik Satimah. Faham Okay. So very important tau ni. Okay, semua hal ni important. Sebab tu tadi awal kelas saya suruh tabasam dulu. Senyum. Sebab saya dah jangkakan hari ni saya akan buat penerangan dengan lebih detail lagi. Okay. So, Adin tadi dah faham Adin maknanya apa tadi? Hutang Sorry, dain maknanya hutang. Dain is the root word. Okay. So, ataupun itu yang makna kata dasarnya. Kerana yang demikian, you kalau tengok kat sini, dia kata hari pembalasan. Dan makna perkataan ini semua berkaitan. Sebab orang-orang yang mendustakan Allah sebenarnya, mereka sedang berhutang dengan Allah. Hutang apa? Hutang kebenaran lah. Yes or no? Because dia mendustakan Allah. Faham ni? Okay? Subhanallah. Ni ayat ni, dia sangat-sangat baru satu ayat saya terjemahkan ataupun saya terangkan. Subhanallah, dia maha hebat surah ni. Okay, so tadi saya cakap tadi perkataan dain bermaksud apa? Hutang kan? Okay, dan dalam maksud dain ni, pasal kerana dia dain dan dia bermaksud kita kerana bila ada hutang kena bayar balik tak cik? Kalau orang berhutang kena bayar balik kan? Maka sebab itu dipanggil juga dalam terjemahan ni, dipanggil hari pembalasan. Sebab kena bayar balik, you dah dustakan Allah. You dah dustakan apa yang Allah dah sampaikan. Subhanallah. Sebab kat dunia, dia dah ambil nikmat, mendustakan Allah. Maka dekat hari akhirat, dia kena bayar balik. Nampak? So nampak tak perkataan tu berkaitan? Seronok kan? Dari bahasa Arab kan? Subhanallah. Now you see sparkle in your eyes. If you read, apa dain hari pembalasan 1 level. This one 2 level, 3 level already. Yes or no? You see dain dengan din, you see, tengok hari pembalasan. Jadi cakap agama, iyalah. Sebab apa? Perkataan tu dia berhutang kebenaran dengan Allah. Sebab dia mendustakan Allah. Kerana dia berhutang, maka Allah bagi dia hari pembalasan, kena balas. Understand ni? Okay? Wa inna alaikum lahafizin. Kerana apa lagi yang kena bayar? Mereka kena bayar. Sebab waktu tu kalau you baca lah, surah ni kan diturunkan pada orang Quraisy Tapi dalam masa yang sama termasuk juga orang-orang yang sekarang ni atau orang yang baca Al-Quran kalau yang berkenaan. Sebab mereka katakan Nabi Muhammad itu dusta. Nabi Muhammad tu gila. Kan? Kena bayar lah sebab berdosa Bayar kerana kata-katanya yang tak betul tu, tak benar tu, maka Allah berikan hari pembalasan. Okey tak ni? Faham ni? Okay. Alright. Dalam kitab ni tak ada cik. Ni kita baca kat kitab lain. Tu saya kata kitab ni, you boleh baca sendiri satu. Kedua, saya cuma ambil highlight yang penting-penting saja. Kita Ustazah, kenapa tak baca semua? Yalah. Kita dah cakap kitab tafsir ni banyak terjemahan daripada banyak explanation dari kitab-kitab lain. Jadi saya buat rumusan ringkasan. You boleh baca di sini. Of course saya takkan baca harfin biharfin. Kalau kita boleh baca sendiri. Betul tak? Tapi kita ambil ilmu yang daripada karangan ulama lain yang mereka rumuskan yang sangat hebat. Subhanallah. Sebab itu Al-Quran ni bila dikaji berulang-ulang kali, bila dibaca berulang kali, kefahaman you takkan sama. Sebab pertama berdasarkan pengalaman seperti sebut, kenapa kita kefahaman antara Al-Quran tak sama? Pertama sebab kita punya pengalaman hidup, kedua sebab ilmu kita. How that is your knowledge is not the same. Kalau baca biasa terjemahannya orang yang tipu. Sekarang nampak tak kadhiba atau kadhaba dengan kadhaba tak sama makna?
Din dengan dain tak sama makna, tapi ada kaitan. Itu dia. Sebab tu actually another selain daripada i'rab yang you belajar, another amazing thing yang you kena kuasai adalah saraf. Sebab bila you dapat kuasai saraf, you dapat orang panggil apa? The details and the depth. Kan macam ibaratnya macam ni lah. Saya selalu bagi saya bagi contoh macam ni. Kalau you pergi poliklinik, doktor cek ala kadar, tunggu lama cik. Sekarang dah pandai sikit lah, boleh ambil Q number kan. Tapi kalau dulu ataupun tapi kebiasaannya kalau doktor poliklinik dia ala kadar dia cek. Tapi kalau pergi ke specialist, lama kan? Dia cek kan satu-satu kan. Kenapa dia specialist? Jadi kita nak belajar specialistnya Al-Quran, you kena belajar sikit-sikit simptom kecil-kecil, apa saja yang kecil-kecil, apa saja ada clue indicator dalam Al-Quran tu you kena raih, yang kena ambil perhatian. Sebab itu you nak sempurnakan kefahaman Al-Quran, salah satunya you kena kuasai bahasa Arab, dan antaranya selain pada i'rab yang kita belajar tu, orang selalu gembur-gemburkan i'rab, tapi saya rasa saraf pun ada salah satunya. Sebab dia memberi impact yang sangat mendalam pada makna ataupun pada kefahaman yang you nak belajar. Sebab tu saya ambil masa hari ni. Mungkin kita tak akan habis surah ni, tapi saya rasa tak apa. Sebab saya nak tunjukkan you. What's the point? You nak cakap pasal tafsir, you can just always go other places. You boleh YouTube pun tak ada masalah. You nak tahu. Tapi saya nak tunjukkan you dari sudut bahasa yang kita belajar tu, how we can implement, how kita nak praktikkan dalam pembacaan kita dan pembelajaran kita. Itu yang saya rasa kita nak buat perbezaan dari sudut tafsir yang kita ketengahkan. Kalau you nak cerita ataupun you nak terangkan, insya-Allah banyak ulama lain lagi hebat daripada saya boleh. Lagi sekarang YouTube banyak lagi, mana-mana pun boleh orang diterangkan. Tapi kita nak tunjukkan dari sudut bahasa perinciannya macam tu. Yang berdasarkan kira follow up daripada apa yang you belajar gini. Okay? Boleh Wa inna. Tadi dah kalah, sekarang inna. Nampak? Nampak tak berapa kali Allah nak takkidkan, Allah nak minta you betul-betul ambil take note. Wa inna alaikum lahafizun. Dan ada ke atas kamu, alaikum, ke atas kamu semua. Nampak ya? Tadi yukadzibun, okay? Kalabal tu, subhanallah. Ustazah baca daripada yukadzibun. Ni kalabal tu kadzibun. This is antum bukan hum. Tadi betul kan ya dekat you punya nota. Kalabal tu kadzibun, bukan hum tapi antum. Alright? So you, Allah say directly to you. This is a second person in front. Tak ada orang betul kau Ustazah tadi. Tukazibun. Saya baca yukazibun dari awal tadi. Kalabal tukazibun. Betul kan dekat ni screen. Okay. Apa tadi? Ni salah ni. Ya lah. Bukan ta lah. Yukazib. Tukazibun. Okay. Nanti salah pula. Okay. Tukazibun. Jadi ni domir antum. Domir kunna. Antum ya. This is antum. Very good. Okay. So we talk about this. Kalau an series maknanya kat depan. Maknanya hantu orangnya tak nampak. So antum is a second person, meaning Allah cakap directly dengan all of you. Kerana kamu semua, ke atas kamu ni semua ada hafiz. Sekarang lagi sekali saya tanya. Hafiz ni dari sudut bentuk. Okay, you faham apa tu hafiz? Hafizin ni you tahu dia isim. Betul tak? Betul tak? Isim fa'il dengan huruf. Basic kita selalu tanya soalan. Isim kan? Betul tak betul? Betul. GQ dia apa? Macam mana Ustazah? Saya tahu dia isim. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Tengoklah Yanun tu. GQ dia menunjukkan tu apa? Jamak. Jamak. Ustazah kata tak apa. Hari ni tak bagi jawapan. Kok terlupa kan GQ kan? Lagi sekali Ustazah ulang. Bila nampak satu kalimah, kan saya sebut mesti nak identify isim fa'il dengan huruf. Of course this is not a fi'il. Of course this is not a harf. But it's an isim. Macam mana saya tahu dia isim walaupun tak ada alif lam atau tanwin? Kerana di hujung kalimah tu ada ya nun dan dia adalah GQ menunjukkan dia jamak muzakkar number 2. Yes or no? Yes. Yes, so this is an isim. However, bila you tengok dalam Al-Quran, bila you tengok dia punya makna, yang mengawasi. Peliklah Ustazah. Ini maknanya verb kan? Dari sudut makna kan? Makna seolah-olah dia adalah verb perbuatan kan? Betul tak? Tapi ini karakternya atau you tulis dia dari sudut sarafnya ataupun dari sudut perkataan ni, you panggil dia sebagai fa'il. Now, I tanya you, ini isim apa? Isim fa'il. Yes, isim fa'il. Barakallahu fiik. Nampak tak? So ada dua benda kat sini cik. Pertama, you dah identify the isim. Kedua, you identify GQ ya jamak. Tu dah betul lah. You are there already. Another thing that we identify. Remember I said isim fa'il adalah kata kerja yang diisimkan. Orang yang buat perkata pun imbuhan juga. Yang kita dah belajar ni.
Kan sama kan? Dia root word dia apa kalau hafizin ni? What's the root word? Hafadha. Hafizah, bukan hafazah, hafizah. Hafizah. Okay, so I think I'll show the screen better lah. Some of you cannot see. Okay. Now, let's say perkataan dia apa tadi? Hafiz. Hafizun. Hafizin. Hafizin Okay, help me Kalau saya salah betulkan tau. Tak perasan ni. So the word is hafizin, yes? You say this is an isim, correct? Alright, so you say this is isim jamak, betul tak? Jamak, you say this is jamak bilyak lah. Okay, i'rab dia lah, macam bilyak lah. Okay, now. Sekarang selain you cakap the isim, okay? But you tengok dia punya karakter, macam mana kita tahu dia isim jamak sebab belakang dah ada yanun, okay? That's number one, how to identify. Saya ajar awak cara untuk kenal dan identify sebab masalahnya kebanyakan orang dia belajar, memang belajar betul, banyak ilmu tapi dia tak kenal. Dia tak dapat cari dia punya indicator dia ataupun clue dia lah. So this is the clue. How you want to identify. Of course you can always look at the dictionary ataupun you can always look at the terjemahan. But it's not on your own. How you want to learn this. So this is the clue. You look for the clue like this. So you say ya. So it's isim jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim lah. Yalah, sudah tulis penuh lah. Nanti ada yang pula tak. Tinggal pula isim jamak. Mana Ustazah? Muzakkar. Salim bilya. Okay. Okay. Right. So it's bilya. Alright. Okay. Now, kerana hafizin isim jamak muzakkar. Now, but when you look at the meaning, it looks like a verb. Mengawasi. Yes. So this is actually basic alphabet dia adalah hafiza, yahfazu. Okay, if you notice by now, saya kalau sebut perkataan root word, saya akan juga sebut fi'il madi dan mudhari'nya. Okay, this is what we're going to do. Hafiza, afwan. Hafiza, yahfazu. Okay. See how Ustazah make the how I do step by step. This is the process you have to learn. How you want to later lah kalau misalnya nak gunakan ilmu ni, you kena belajar satu-satu. Macam mana Ustazah transform ataupun macam mana Ustazah do this. Hafizah yahfazu maknanya apa? Jaga. Okay, atau awas lah. Okay, now. Hafizah yahfazu, daripada ni dia adalah kita kata dasar dari satu tambah huruf imbuhan menjadi 4 huruf, which is ha, okay, ha, okay, yang ditambah dengan alif. Nampak tak? Okay, dia jadi apa? Hafizun. Okay, nampak tak? Daripada verb dia jadi isim. Daripada kata kerja dia jadi isim. Nampak? Kita tambah ni, alif ni. Kat tengah-tengah ni. Ini namanya apa tadi? Isim fa'il. Apa nama dia, Cik? Isim fa'il. Isim fa'il okay. Ini namanya isim fa'il. Okay, now. Isim fa'il ni okay. Okay, selain dia punya isim jamak muzakkar bilyak, this is dah betul tau. Tapi sarafnya, apa beza yang ini i'rabnya? Okay, apa beza Ustazah? Yang ini apa Ustazah? Yang ini i'rabnya. Faham ni? I'rabnya, dia punya positioning dia apa? Macam mana barisnya berubah. Yang ini disebut dia isim fa'il adalah dari sudut spellingnya atau dia punya sarafnya. Faham tak perbezaan dia sayang? Faham tak ada dua benda kat sini? Sebab tu tadi saya sebut ada dua benda yang you identifying sekarang ni. Pertama you sebut dari pertama you identify dia jamak muzakkar salim bil ya dari sudut i'rabnya. Okay. Yang kedua you sebut ni adalah sarafnya adalah isim fa'il. Pembentukan kalimah tu, sebab tu dalam Al-Quran we just get the result sahaja. All this process yang number 1 dengan number 2 ni it already should be understood already. Okay, I put number lah, senang. Hafizun. Yahfazun. Itu bunyi itu kata-kata. Apa dia, Cik? Okay. Right. So this one is number 1. Okay. So if you see number 1 here. Ya, Cik nak tanya, kenapa dia punya ini makna dia tu dengan ni mendustakan dengan jaga tu dia tak ada
connection bah. Ya. Ada Ni teruskan. jaga awaslah ni Sekejap, belum sampai. Saya belum terangkan daripada sambungan makna dulu Cik Nah. Good, very good question. I like that, okay? Because sometimes you question that, why is it tak ada kena-mena? There is. Okay, I'll explain to you. Now I explain to you in terms of the word formation dulu, boleh tak? So if you notice by now masa dulu kita boleh tafsir, Zat terangkan dari sudut message dia je. What's the message? What's the message? But now because you dah belajar, Ustazah combine this. So that bila you dapat dia punya dari sudut i'rab, sarafnya semua, you dapat juga message dengan lebih mendalam. Okay, dari sudut makna apa message dia tu nanti kita akan lepas ni kita akan terangkan. But for now I want you to see the word formation dulu. Okay, you see this kan? Ada number 1, number 2 macam-macam pula aku tulis kala-kala ni biar korang faham lah. Tak pening Ustazah buat macam ni? Ustazah rasa lagi clear buat macam ni Okay, good. Pergi sekali Ustazah ulang. Pertama, number 1 ni, you identify this kalimah isim jamak muzakkar salim binja in terms of the i'rab, positioning dia. Kenapa dia kat situ? Kita faham. Kedua, dari sudut pembentukan perkataan tersebut. How is the word formed? That is called isim fa'il. Of course, it's isim fa'il muzakkar lah. We have done this. Okay. So now, what is the meaning of hafiz ataupun hafizin adalah penjaga sayang. Nampak tak ada imbuhan? Nampak tak ada imbuhan? Ada. Atau pengawas. Yes or no? Yes. Apa yes, Cik Mina? Okay lah. Ni ada connection. Of course. Because if you don't understand the imbuhan, you cannot see yet lah what's the connection. Okay. Very good. Nampak tak? Kalau you cakap jaga je, memang tak ada connection. Sekarang kata wa inna alaikum lahafizin. Siapa tak faham dulu? Saya terangkan nanti. I want you to understand this word formation dulu before I go through the message first. You understand this number 1 and number 2. The imbuhan. Yes or no? Anyone tak faham? Please unmute yourself. Anyone? Ja, okay? Cik Indon show? Right? Good Cik Ati dapat? Okay. Lagi siapa lagi? Cik Sundusia, okay? Alright, siapa lagi? Cik Ani? Cik Sofia? Alright, okay Cik Maklum? InsyaAllah. Kak Jamila, okay? Okay. This one I do really one by one because we have learned. Still fresh from the oven. So mesti nak terus implement. Kebetulan pula Cik, kena pula ayat ni. You rasa I plan subhanallah, I tak pernah plan benda macam ni. I mentioned to you all many times, whatever that I shared selalunya, I always set my intention, I want to do this. Subhanallah, Allah akan buka jalan dia macam ni. That's why hari tu saya baca satu kitab ataupun saya baca satu kitab yang ulama ni, dia kata apa, kalau you ada isu, you ada masalah hidup atau you ada kesusahan lah, maksudnya ada challenge lah senang cakap Allah dah buka jalannya ataupun Allah bagi macam-macam cara nak selesaikan dia. Antara yang pertama yang ringkasnya atau secara mudah yang you boleh buat adalah kalimah la haula wala quwata illa billah. You baca kalimah la haula wala quwata illa billah, you baca hadisnya, you baca ceritanya, you baca ayatnya dalam Al-Quran. Hebatnya perkataan la haula wala quwata illa billah. Mana dia? Tak ada yang upaya yang boleh selesaikan masalah. Siapa? Allah kan? Kalau you buat dengan keyakinan immediately, selalunya Allah akan beri jalan keluar. Caranya selalunya Allah bagi, kadang-kadang kita yang tak nampak, betul tak? Saya dah buat berotor-otor so tak dapat. Kadang bukan sebab Allah tak bagi, kita yang tak nampak signalnya. Ini message-nya. Message-nya macam mana nak dapat? Kena buka mata lah. Orang kata kerana self-conscious kan? Sebab tu kena jadi orang bertakwa kan? Saya sebut berkali-kali. Bukan orang yang takut dengan Tuhan, tapi orang yang self-conscious. Lagi satu saya baca hari tu dia kata apa, dalam satu karangan ulama ni dia kata apa, kalau misalnya nak dalam keadaan yang self-conscious ataupun ada satu, actually dia datang satu soalan hari tu Zah ajar Quran. Lepas tu dia tanya Ustazah, Zah kalau lah adalah kita was having some, because one of the things that I do during Quran session was also to explain briefly lah, not like this this one very detailed so tafsir kan dia very detailed like this. But I just very briefly, I choose some ayat among the words ataupun the sentences that they are reading. I just give them an overview of the ayat. So one of the things that we had, atau the conversation that we had was about orang yang mungkin ada habit yang dia nak ubah.
Dan mungkin orang ni dia ada satu orang ni dia jumpa ulama, dia kata dia ada buat kesusahan ataupun dia ada buat kemungkaran, dia ada buat dosa lah senang cakap. Okey, dia ada buat kemungkaran, dia ada buat dosa dan dia ada buat perkara yang mungkin dia nak ubah. Macam mana? Kan ada satu sahabat juga ceritanya, Rasulullah SAW, dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kan? Kata, aku ni sembayang juga tau. Malam sembayang. Pagi-pagi sembayang kat masjid tau. Buat ibadah. Tapi malam mencuri tau. Ada kan? Cerita tu kan? Rasulullah cakap apa dengan dia? Tak apa. Rasulullah cakap apa? Tak apa kan? Apa Rasulullah kata? Ya buat lagi gitu ibaratnya. Rasulullah cakap apa dengan dia? Tak apa. Tapi kena ada tapinya. Tak boleh cakap tak apa je. Mesti ada something yang kena buat. Rasulullah kata apa? Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Betul. Sebab as-salatu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Yes or no? So itu tips number 1. Kalau orang ada kesusahan nak ubah sikap dia, solat dia jangan tinggal. Lama-lama solat akan ajar dia. Ni saya teringat saya nak share juga dengan you all. Sebab saya ini bukan hadis Nabi tapi ni adalah bacaan ulama yang kita mungkin dah biasa dengar. Saya ingat dulu masa kecil-kecil kan, kalau pergi kat rumah lah, bapak saya selalu cakap macam ni tau. Kalau kau tengok cermin, jangan lupa untuk baca doa ni. Dia selalu cakap ni, kalau aku tak boleh ajar kau, Tuhan yang ajar kau. Apa baca doanya? Allahumma anta hasanta khalqi fahasin huluki. Tu tips nombor 2. Tengok cermin, baca doa tu. Tu sebabnya dulu bapakku selalu marah suruh buat dah. Sekarang baru faham, dan tua tu baru faham kenapa. So Allahumma anta hasanta khalqi. Sebab there are times because there will be, you will see, we met people kan. Terus saya nak berubah Zah, tapi saya masih ada benda-benda yang saya tak boleh buat. Nak buat macam mana ni Zah? Nanti kena kita akan dosa kau. You don't scold people like this because you want to change kan. And Rasulullah, saya ada contoh pun Rasulullah aja. Pertama tadi tipsnya jaga solat kan. Kedua, tengok cermin baca. Ni mungkinnya bukan ayat Quran dan bukan mungkin dia bukan ayat Quran dan juga bukan hadis Nabi, tapi dia adalah doa daripada ulama. Dan kita ambil sebab siapa lagi doa yang kita boleh follow selain ulama? Ulama tu kan pewaris Nabi. Kita tak adalah sampai tahap ulama. Of course, apa yang mereka design, yang mereka baca tu ada kebaikan. Mungkin tu ilham daripada Allah. Mungkin tu pemberian daripada Allah. Kan ulama kan adalah hadis Nabi SAW, it says that mimpi para ulama tu adalah sepertiga daripada kenabian atau seperempat kenabian. Maknanya ada value, ada power. So of course doa pun kita boleh follow. Number 2. Number 3, ni ulama ni saya sebut, dia ajar. Kalau misalnya ada perkara tabiat buruk yang kita nak buat ataupun ada benda yang kita nak ubah, dan tapi kadang kita lupa, maka dia kata baca daripada surah Al-Alaq ayat 7. Dia kata alam ya'lam bi annallaha yara yara. Alam ya'lam, tak ke kau tahu yang Allah tu maha lihat. Yara. And it's fi'il mudhari ya, by the way. Yes. Ya, fi'il mudhari maknanya apa? Constantly Allah is watching you. So dia kata tampal kat tembok besar-besar, tampal kat screensaver handphone, letak. So nak buat je, alam ya'lam bi annallaha yara. Nak teringat alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya, kita panggil tu kalau we do kalau kita belajar ni, dia kata dia disrupt the pattern a little bit, brain patterning, you disrupt. Alam ya'lam bi annallaha yara. If you disrupt this, usually will kick the bad habit lah. Okay. Alam ya'lam bi annallaha yara. Macam tu. Tu dia punya tips dia. Okay. So kita semua, saya yakin mesti ada benda yang kita nak ubah. Mungkin you dah bagus, tapi mesti ada benda lagi yang kita nak baguskan. Betul tak? Orang yang rasa dia bagus tu sebenarnya adalah yang tak bagusnya. Okay? Sebab orang kita manusia mesti ada benda yang kita nak ubah. Mungkin dah bagus bahagian ni, tapi ada benda lain yang kita nak perbaiki. Okay? Jadi, kenapa kita kata macam tu? Sebab ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Kat sini tak tulis, tapi malaikat lah. Namanya malaikat. Lepas tu nanti ada kiraman katibin. Nama malaikat dia apa? Katibin. Kiraman katibin. And yes, hafiz dengan katib adalah isim fa'il, bermaksud kenapa kita gunakan isim fa'il? Why are we, okay now the next question I want to ask you, why are we using an isim instead of a verb? This is a verb that is being transformed into an isim, yes or no? Yes. Okay. But why are we using this isim fa'il instead of using a verb? Because
kita nak cakap pasal orang yang buat action tu kan. Boleh je gunakan dhamir, betul tak? Tapi what is the difference? What is the message? Apa perbezaan isim fa'il dalam kata mudah? Apa beza isim fa'il dengan fi'il? Kan boleh pakai fi'il. You nak cakap senantiasa. Tapi kan kenapa boleh cakap fi'il mudhari apa? Betul tak? Malaikat kan dia menuliskan selalunya atau dia menjagakan. Betul tak? Kan boleh gunakan fi'il mudhari macam tadi. Alam ya'ram bi annallaha yara. Yes or no? Allah senantiasa dalam keadaan melihat. Kenapa kita gunakan isim fa'il bukan fi'il misalnya? Anyone, what's the difference? Nak menunjukkan pelaku dia. Ini semua subhanallah. Ini semua adalah benda-benda detail kecil ataupun signal-signal kecil yang menunjukkan Al-Quran ini maha hebat, cik. Tadi bal yukazibuna biddin. Bal tukazibuna biddin. Tolong balik. Dan lepas tu terus gunakan hafizin, katibin. You can use the same verb what? Can or not? Yes. Inna alaikum misalnya, ataupun ada yang mengemutu, ataupun dia kata yaktubu, misalnya ada orang yang menulis, tapi kita gunakanlah hafizin, katibin, kiraman katibin. Why? Tentu sebelum you deduce atau you buat conclusion about this message daripada ayat-ayat ni, ada steps yang tadi saya tunjukkan. Bukan balaghah, These bukan. steps mesti nak ada mesti nak ada pengetahuan Arabic. Sorry, ibu cakap apa tadi? Bukan balaghah, bukan. Yes, it's a balaghah, but what is it balaghahnya? Namanya dia balaghahnya ataupun balaghah tu maknanya keseniannya ataupun apa message-nya adalah hafiz dengan katib ni memang betul dalam keadaan yang senantiasa, sebab itu adalah sifat ulama tersebut. Itu adalah sifat malaikat tersebut. It's the character. Macam kita ada sifat yang tak boleh berubah. Okay, manusia ada sifat yang boleh berubah, dengan manusia ada sifat yang tak boleh berubah. Betul tak? Kita ada karakter, kesukaan kita. Misalnya apa ya? Saya ni senanglah cakap, saya tunjuk saya lah, nanti you boleh cari. Saya ni kesukaan saya, karakter saya ni memang suka bercakap. Karakter saya memang suka menyampaikan. Saya pun suka mengajar lah senang cakap. I like to teach, I like to share. Especially what I read. This is my secret daripada dulu sekolah, from university, even from diploma. Saya dulu bila kalau kat college every weekend saya balik belajar tau, saya balik mengajar tau. Saya kalau tanya ibu, hari Friday saya balik madrasah, malam tu juga saya pergi mengajar. Sabtu Minggu pun memang tak dekat rumah. The whole day pergi kelas. Tak tahu kenapa kerja kuat sangat. Padahal hari Senin cuma ada pergi sekolah, lecture. Friday, Saturday, Sunday pun pergi sekolah juga. Pergi mengajar lagi tau. Sampai balik malam juga. Petang hari pergi KL lagi. I was thinking, why did I do that? I also don't know lah. Tapi yang I tahu selepas tu adalah susunan Allah SWT untuk kita tak buang masa pertama. Dan saya ni bukan jenis yang duduk belajar lama-lama. Tidak. Saya memang belajar orang kata last minute. Tapi satu benda yang saya pegang, pertama dalam kelas, sebab tu saya nak buat benda yang sama untuk you all. Dalam kelas, you mesti make sure that you faham betul-betul. Kan saya ajar you all, kalau boleh saya ajar ataupun kalau kita share ni, ajar sekali atau belajar 2-3 kali terus dapat sebilik-bilik. Betul, I always improvise my method. How can I explain to all of you sampai faham, betul tak? I think boleh can see lah how I want to do this. Because I really believe that ilmu tu, barakahnya ataupun the magic lies when you remember and practice. Yes or no? Yes. You can learn a lot of things, but if you don't practice and don't remember, I don't say it's nothing lah, dia kurang berkesan dia. So another thing that I do is that whatever that I read, that I learn one whole week tu, I share. Jadi because when you share, you will remember. That's why saya selalu ajar you all, kalau you nak lagi senang ingat, you kena ada sebab. Bila you nak explain, you nak kena apa. Sebab tu saya selalu tanya. Saya suruh you jawab. Sebab bila you jawab, you kena fikir, betul tak? Bila Ustazah explain sekarang ni, semua faham tak? Betul tak? Betul Semua agree, faham Sekejap lagi saya suruh explain balik. Mesti dia macam Tanya sikit balik. Boleh, okey. Dua perkataan tadi, hafizin dengan katibin. Yes. Itu dari segi lafaz sifat ke apa? Tadi No, lafaz dia adalah isim fa'il. Dia memang isim fa'il. Tapi dia menggambarkan sifat malaikat tadi. Yes, it's a dawam. In Arabic it's called dawam. Sifat yang tetap. In Arabic it's called dawam. Sifat ajalah, bukan maknanya kecantikan ayat tu bila kita wakaf, bukan. It can also mean that also. Macam yes. wazana macam itu. Wait. If you notice, okay, there are two things here. What I'm talking is about the word itself.
What is the message behind that word? Perkataan tu selain daripada you kata dia isim fa'il, dia bermaksud dawam. Sifat yang tetap para malaikat tu dan isim fa'il selalu sifat yang tetap. Kedua, you cakap pasal dari sudut wakaf, itu tak salah juga. Sebab kalau you notice daripada ayat 9 sampai ayat 19, betul 19 ending dia serupa. Wazan. Itu pun satu seni dia serupa ada art. Ya, boleh tak ayat tu kayak yang hafizin tu dengan katibin tu ditambah depan imbuhan tu ta ke ya? Tak boleh. Tak boleh. Sebab that's why imbuhan adalah tetap. Sebab dia nak beri maksud yang tetap. Mendustakan dengan mendustai sama tak makna dia? Pendusta sama tak maknanya? Root dusta tapi message dia tak sama kan? Yes, exactly. So when I have this sirah ataupun sarafnya, bentuknya hafiz, katib. Lagi apa? Nanti you akan jumpa misalnya isim fa'il lah, syarib, maknanya antaranya adalah sifat yang tetap. Okay? Boleh? Jadi kita ayat ni juga boleh tak kita apply untuk kalau kita berbual tu, okay, macam kat sini dia more tu malaikat punya karakter lah kan. Betul. Tapi boleh tak kita gunakan ayat ni juga untuk macam perbualan antara kita dengan manusia, kita apply? Tak boleh? Kalau orang tu memang karakter dia hafiz, boleh? Boleh. Kalau orang tu memang penulis, dia forever penulis. Tapi tetap imbuhan dia tu kita tak boleh ubah lah. Tak boleh. Imbuhannya kalau memang pasal Cipna, saraf and pattern boleh berubah tak patternnya? Tak boleh. Pattern tak boleh berubah lah. Macam formula. Remember I said saraf and pattern, spelling and pattern is like a formula. I cannot change. If you change the imbuhan, that will change the meaning. Because it's a different imbuhan. You understand or not? My explanation. Because if you, let's say you put ta ke. No. Kalau you letak ta kat belakang, hafizatun, boleh lah Cina. Sebab itu mu'anas. Tadi kan saya cakap ada 2 point. Is that your question? Iyalah. Okay. Then you must tengok belakang dia tu kan macam fi'il mudari'nya ending kan. Yeah, it's not fi'il mudari'. This is fi'il. Oh yes. It looks like fi'il mudari'. But it's not fi'il mudari'. We already tell you. Yalah, correct lah. Ini jamak muzakkar salim bil ya. That's why I said before I conclude to this kalimah hafizin, ada 2 benda yang you nak kena faham. Pertama, dari sudut i'rabnya dia adalah isim jamak muzakkar salim bil ya. Boleh tak kalau saya nak ubah ni menjadi muannas, saya nak tukarkan dia jamak muannas salim, boleh tak? Boleh lah. Jadi apa? Apa jadi apa? Iman? Hafizat lah. Saya boleh tukar. Sebab tu saya cakap you mesti bezakan. Sekarang saya cakap ni tentang yang mana? Saraf ke i'rab? Hafizat. Kerana, okay, dia macam ni. Ulang Kerana dia adalah isim, maka dia boleh berubah GQ. Imbuhan yang berubah ni kerana jumlah bilangannya, bukan keadaan benda tu. Saraf, misalnya gini. Kalau you kata hafizin, orang-orang pengawas atau penjaga yang lelaki. Kalau you kata hafizat, penjaga perempuan. Kalau you kata hafiz, penjaga seorang lelaki. Kalau you kata hafizah ni, 2 orang penjaga. Faham tak? Perkataan penjaga tu kekal tak? Kekal sebab sarafnya adalah kekal. Patternnya kekal. Isim fa'ilnya kekal. Saya tak tukar tahafiz. Kalau misalnya saya tukar ni lah, hafizah jadi tuhafizu ataupun hafizah tahafazah misalnya ya, ni see lah this one. Right, I'll just put it here. This one is hafizah kan? Saya tukar jadi tahafazu. Boleh. You tambah imbuhan misalnya ta kat depan. Sorry, excuse me. Hafazah. Ada imbuhan tak kat sini? Ada tambahan tak? Ada kan? Ada. Dengan alif kan? Betul tak?
Ini you tambah ni kan. Ni maknanya tahafaz tu berbeza. Selalunya kalau imbuhan ta dengan alif ni maknanya pura-pura. Pretend to jaga. Usually. Tanam misalnya pura-pura tidur. Tahafazaka biasanya maknanya pura-pura menjaga. You pretend. Bahasa Melayu ada tak? Pura-pura bahasa Melayu dia tambah perkataan bukan tambah imbuhan lagi. Pura-pura menjaga. Faham? So this is different, Cik Mina. If you change on the saraf, on the spelling and pattern, it will change the meaning. Because ada penambahan imbuhan. Tapi kalau you tukar daripada hafizin masih hafizat, you tukar GQ-nya, jantina bilangan. I'rabnya kekal. Hafizin sebab yang buat tu lelaki. Hafizat yang buatnya perempuan. Faham tak? Sebab tu saya kata perkataan ni dia adalah conclusion ataupun result daripada 2 steps yang kita tak sebut ni. Lepas tu kena belajar bahasa Arab. Nampak tak perbezaan i'rab dengan saraf dalam keadaan ni? Ini penting ni very very important because it will change the meaning tremendously if you get it wrong. Anyone have questions so far? Subhanallah. Explain ni je dah 1 jam cik. Mana ni? Belum habis lagi ayat ni. Lama sikit surah Infitar okey tak? Sebab selama ni saya kasih sayang-sayang dulu, saya explain relax makna-makna cerita-cerita. Hari ni saya kasih makna dengan reflection sekali. So we want to apply what we have learned. Okay, so kiraman katibin. Nama malaikat tu apa cik? Kiraman katibin. Right now. Ada satu point dekat sini. Kita tengok Okay. You tengok muka surat 99, buku saya muka surat 99. Buku you muka surat berapa? Sampai muka baru muka surat berapa? Okay, you tengoklah surah dia just right after. Surat berapa Cik Mina? Surah kita punya surah. Infitar 113. Okay, 113 just the right next ayat. You tengok 113 just the 2 page after. My book is page 99. It says here dalam kataan dalam surah ni dia cuma sebut secara ringkas kiraman katibin. Tak apa, ada ayat lain daripada surah Al-Qaf. Dia akan terangkan siapakah nama malaikat tu, namanya Raqib dengan Atid. Okay, yang tadi kiraman katibin tu nama malaikatnya. Kiraman katibin yang menulis karakter dia atau sifat dia adalah katibin. Dan siapakah nama malaikat tersebut? Namanya Raqib dengan Atid, disebut namanya. Okay, now. Kemudian ni adalah hadis daripada Nabi SAW daripada Mujahid dalam bentuk mursal bahawa Rasulullah SAW bersabda, akrimul kiramal katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain. Al-janabah wal-ghaid fa idza ightasala ahadukum falyastatir bi jarmi haid aw bi ba'irihi aw liyastatir akhuhu. Okay, dia kata apa? Malaikat sangat hormat. Okay, dia akan tulis anything without fail. Sebab dia kata apa tadi? Hafiz, keadaannya senantiasa dalam keadaan menjaga. Kau tak boleh tipu. Memang Allah ada, tapi macam ni lah. Dia kata Allah ada, buat apa nak ada malaikat? Ada pula orang tanya soalan yang unik. Betul tak? Kok you ada terfikir kan? Manusia ni kan subhanallah kreatif kan. Allah ada. Baru cakap tadi. Alam ya anallah yara. Lah tu kenapa ada malaikat pula cik? Ada pula malaikat Raqib Atid kat sebelah buat tulis. Apa sal? Saya rasa ada kasih homework kat you all last week. Nanti kita hari ni keluar soalan ni dulu. Sebenarnya soalan baik-baik macam ni. Apa lagi? Sorry. As your voice, the volume not consistent. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang. Is it? Okay, let me see. Jauh dah. My mic is it? Hello, boleh dengar sekarang? Jelas. Okay, I tell really kalau masuk pun dalam mulut lah ni mic kan. Solat nanti kan? Can hear? Bukan, Alright, okay now. Orang yang apa tu? Yang apa sifat, bukan sifat dia yang taat. Okay. Yalah, tapi kenapa Allah perlukan malaikat sedangkan Allah Maha melihat? Kata Allah sempurna. Allah kan boleh macam-macam. Kenapa masih nak ada malaikat? Apa? Allah masya-Allah. Petang-petang ni soalan pula yang macam-macam. Allah lah. Lah, apa dia? Allah, kenapa? Nak menandakan yang dia tu mentadbir lah. Yes.
Memang tak Orang yang takbir selalu buat sorang-sorang kecil. Orang kalau hebat, dia ada pembantu ke dia seorang? Ada pembantu lah. Sebab apa? Nak menunjukkan kehaibatan dia. Dia ada power over something. Faham ni? Orang tak ada Itu bukti bukan lah. kalau seorang-seorang macam kita kan, kita lah maid, Bukti kita lah lah. mak, kita lah tukang cuci. Kita Kita penat-penat lah tak tak ada ada orang. power lah. Tak ada orang iktiraf. Gitulah maksudnya. Kita tak ada pembantu. Alright. So kalau misalnya kan, bukan menunjukkan kekurangan Allah, malah adanya pembantu ataupun malaikat ni adalah untuk menunjukkan kehebatan Allah SWT. Sebab orang yang hebat selalu dia ada orang untuk diarah, betul tak? Ada yang bawahannya. Jadi malaikat tu dia even dia adalah untuk enhance ataupun lagi nak menonjolkan kehebatan Allah SWT. Kebesaran Allah SWT. Sebab itu walaupun Allah boleh je dan Allah tahu pun, tak payah malaikat pun Allah tahu. Tapi kerana nak buktikan adanya creature yang Allah Sorry boleh. Yes. Hati terputus dia nak masuk tak boleh. Alright, sekejap ya. Just now, itu nak menunjukkan kehebatan Allah SWT dan Allah boleh mencipta makhluk yang satu kerja, very focus. Dan kalau manusia ni kan tak fokus, very kreatif kan. Malaikat tak kreatif tau. Allah suruh apa pun dia boleh buat. Maknanya versatility of Allah SWT. Dia boleh ciptakan manusia yang macam-macam dan boleh ciptakan orang yang macam robot lah ibaratnya. Creature macam robot. Dia boleh buat satu benda dengan perfect. Tak pernah go against Allah SWT. Itulah namanya malaikat. Okay. So it says here, malaikat kiraman katibin, dia akan catat semua perbuatan you yang tidak berpisah kecuali dalam keadaan ni, malaikat dia akan berpisah lah. Maknanya dia akan tak catat lah, ataupun dia akan dalam keadaan yang seketika dia tak ada adalah bila orang dalam keadaan junub dan membuang air besar. Sebab malaikat ni antaranya dia agak malu lah nak lihat manusia punya apa tu, aib lah. Maka adabnya Rasulullah SAW, apabila salah satu daripada kamu mandi di kawasan lapang, hendaklah ia berlindung di sebalik dinding atau untanya atau dilindungi oleh saudaranya. Sebab tu ini hadis ni memberi hukum. Kenapa ada setengah ulama memberi hukum? Sebab ni hadis mursal ni bentuk-bentuk hadis dia ada level-level dia. Al-muhim dia macam ni. Sebab tu ada ulama beritahu kalau kita dalam keadaan tidak berpakaian, makruh, sama ada kita dalam keadaan berjanabah. Apa berjanabah? Bila you keadaan inilah berjanabah, faham tak maksud berjanabah? Ataupun you dalam toilet lah, you dalam keadaan berpakaian dalam toilet. So hukumnya ada ulama mengatakan dia makruh. Taklah sampai tak haram, tapi dia bukan makruh berdasarkan hadis ni lah. Okay, sebab mana kita nak jaga diri kita lah, protect ourselves. So because of this, maka malaikat dikatakan di dalam keadaan yang malu nak lihat aib manusia. Nama pun aib, kemaluan. Okay, so hadis lain diriwayatkan daripada Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar yang mewasalkan dengan lafaz lain yang diisnadkan daripada Mujahid. Okay, ini pun hadis yang dia bukan betul-betul sahih lah, tapi dia ada hadis lah, kita boleh amalkan juga. Dia kata apa? Innallaha yanhahum anit ta'ri. Maka Allah mengharam. Tu tadi saya cakap tadi. Ini semua ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyatakan hukum tidak berpakaian adalah makruh. Okey. Allah melarang kamu daripada bertelanjang, maka malulah kamu kepada para malaikat yang senantiasa bersama kamu, iaitu para malaikat yang dipanggil sebagai kiraman katibin. Alladzina la yufariqunakum illa anda salas. Kecuali dia tak berpisah kecuali dalam 3 keadaan ni. Halatul ghaid, bila kita dalam membuang besar, al-janabah, bila kita keadaan berjanabah, junub, dan juga al-ghusl mandi. Maka fa idza tasala ahaduhum bil arra falyastatir bi thawbi aw bi jam'i haid aw bi ma'irihi. Maka kalau misalnya you dalam keadaan yang dalam tanah lapang lah nak mandi, maka you kena selindung di balik pakaian ataupun dalam keadaan yang not all bugil lah, in another word, tak bertelanjang secara mutlak gitu. Okay, sebab dulu orang mandi dalam keadaan open space, tapi kita dah ada toilet. Jadi okey lah cik. Dan ini pasal dekat open space lah, antaranya hikmahnya juga sebab dulu kita dulu dalam Rasulullah SAW tu, bila mereka buat hajat, dia tak ada dalam keadaan yang tempat yang tertutup, kan, dekat open space. Makanya di antaranya lah kerana hadis ni lah disebut. Okay, so sebab itu dia kata tadi, saya sebut tadi, mengatakan makruh juga ketika membuang air besar dan bersetubuh kerana malaikat berpisah daripada seorang hamba ketika itu. Okay,
Baik, boleh? So ni adalah hukum tambahan lah untuk apa, menunjukkan tentang malaikat kiraman katibin. Untuk menunjukkan malaikat kiraman katibin ni memang senantiasa ada dengan manusia all the time except for these 2 or 3 keadaan. Okay, boleh? Alright. Okay, sorry, I just want to check. Cik Sunusia, my voice okay or not? Still hilang? Okay, up and down. Still everybody also? Yang lain-lain? Okay. Suara saya jelas? Tak jelas? What? Okay, jelas. Okay. Baik, okay. Tak apa. Nanti you tengok saja kalau dekat YouTube kalau tak jelas. Okay, baik. Next one. The next ayat, it says that, subhanallah, ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ni Allah sebut lagi. Ya'lamuna ma taf'alun. Okay. Dia atau mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Makna malaikat ni dalam keadaan ya'lamun, mengetahui apa yang kamu buat. Okay. Innal abrara lafi na'im. Lagi sekali Allah gunakan perkataan inna. Sesungguhnya dia adalah salah satu perkataan yang tegas. Al-abrar, orang-orang yang buat berbakti, orang-orang yang buat amal salih, orang-orang yang buat kebaikan. Lafi na'im. Nampak hari ni kita banyak buat penekanan tentang perkataan na'im, tentang saraf, spelling dan pattern. Lagi satu lagi perkataan yang kita akan nak terangkan dengan awak adalah perkataan ni. Dengan agama. Oh, ni hutang dengan agama. Alright. Next word is this. Okay. Na'im. Betul tak? Na'im. Lagi satu ada perkataannya, you akan tunjuk, you akan nampak kat bawahnya opposite dia adalah jahim. Jahim. Okay. Na'im dan juga jahim. Na'im dan juga jahim ni dia punya pattern dia, spelling and pattern dia atau sarafnya adalah fa'il. Fa'il. Kita dah belajar ni hari tu. Last time apa tu? Time tafsir hari tu sudah terangkan tentang wazan ni. Kita panggil ni wazan tau. Pattern tu. In another word kita panggil dia wazan. So wazan fa'il ni, okay, dia ada 3 jenis tau. Okay. You boleh rujuk dekat you punya nota. Okay, right. Kalau wazan, kalau pattern ni, dia ada 3 keadaan. Pertama, kalau wazan fa'il, dengar saya ulang sekali. Kalau pattern dia fa'il, spelling dan pattern nampak fa'il, na'im, jahim, karim, matin, alim, kan? Sama tak? Sama tak? Okay. So kalau pattern dia macam ni, okay, dia boleh berkemungkinan dia termasuk dalam 3 maksud ni. Yang pertama adalah Allahumma salli ala mamnu' min as-saraf. Ingat tak kita belajar mamnu' min as-saraf? Kita ada pattern ni look at your notes if you don't remember. We have this. Yang pertama mamnu' min as-saraf, okay? Because we want to ni mamnu' min as-saraf, okay? Number 2, okay. Pattern ni juga namanya sirah mubalaghah. Ni yang hari tu yang kita ingat tak? Allahu Akbar, Allahu Karim. Ada kan? Kita buat last session. Nah ini. Pak Maha. Remember we did this? What's the difference between this Maha and this Maha? We talk about this kan? Okay. You say saraf wazan ni. Okay. Fa'il, Karim, Maha. Nampak tak wazan dia fa'il juga. Yang ini akram pun maknanya maha. Tapi ni beza adalah satu perbandingan. Yang satu, okay. Ini yang dinamakan sebagai sifat musyabahah, sirah mubalaghah. Ni tadi. Namanya sirah mubalaghah. Okay. Sirah mubalaghah. Maknanya maha. Okay, maha lah. Ekstrim lah. Hebat lah. Okay. Ketiga adalah sifat musyabahah. Just get the term saja dulu ya. Okay. Sifat musyabahah ni pun pattern dia ni 3 juga. Pattern dia pun fa'il. Namanya sifat atau karakter yang berterusan. Macam isim fa'il tadi yang kita terangkan awak tu. Okay. Right. Jahim. Ini kita akan belajar ya. We will learn in saraf in detail.
Baik, ni Ustazah tunjukkan contohnya dulu sebab kita nak faham ayat ni. Okay. Kalau wazan dia lagi sekali saya ulang, fa'il, na'im dan juga jahim. Right. Kan. Okay, right. Alright. So dia boleh jadi mamnub nasara, okay. Dia boleh juga sirah mubalaghah yang bermaksud maha dan juga sifat musyabahah yang bermaksud karakter yang berterusan. Maknanya karakter yang tetaplah berterusan ataupun tetaplah tetaplah always with that person ataupun. Now, why we explaining this? Because here. Kerana dia cakap apa tadi? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. So kerana ada sifat musyabahah ni ataupun sirah mubalaghah ni, maknanya dalam keadaan yang ekstrim na'im dan juga sifat yang tetap ni can mean both. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang buat baik, orang-orang yang dalam keadaan yang Allah redai, abrar, dia dalam keadaan na'im, tak payah tunggu dekat syurga lagi cik. Kat dunia Allah bagi kenikmatan. Nikmat paling besar sekali yang Allah berikan pada manusia adalah apa? Iman dan hidayah. Dan ni dalam kitab yang lain dia buat comparison. Kenapa dia pakai Naim, dia tak pakai Al-Ladhina. Ada dia buat comparison lah. But my point is just the message is this keadaan yang menerima kenikmatan orang-orang yang buat baik ni atau orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang buat banyak kebaikan ni, dia dalam keadaan syurga. Naim ni pun nama syurga, betul tak? Betul tak? Syurga Naim kan? Apart from it means that literally they will be given syurga, paradise sebagai imbalan atau balasan. Tadi kan kita cakap dain, ingat tak dain tadi kat awal tadi tu? Juga bermaksud orang yang buat baik ni Allah akan bagi kenikmatan dan kebahagiaan juga di dunia cik. Orang yang buat baik kan, sebab itu orang yang misalnya lah you buat kebaikan, okay? Bukan contoh kalau you buat kebaikan dengan orang lain, bukan kerana you nak tunjukkan you baik atau sebagainya, tidak. Sebab you nak untuk diri you sendiri. Bila you buat kebaikan tu kan you beri satu kepuasan pada diri sendiri, betul tak? You berikan kebahagiaan pada diri sendiri kan. Contoh kita bersedekah, seolah-olah macam kita bagi orang, tapi sebenarnya kita terima daripada Allah benda yang lain, betul tak? Sedekah kan dalam hadis Nabi dia dapat tolak bala, kemudian dia dapat selesaikan masalah, ada banyak perkara dengan sedekah. It's kind of weird if you think like the logic, how can you give money you get something else, but that's how it is. Allah bagi macam tu. Dan Allah punya kerja, Allah work miraculously different from us. Cara Allah bekerja bukan sama macam manusia. Kita fikir kita buat A dapat B, tapi kalau kita buat A, Allah nak kasih sampai Z pun siapa nak larang? Sebab itu Naim kat sini, Allah nak bagi syurga, yaumil qiyamah, alhamdulillah. Allah nak bagi kebaikan kat dunia pun alhamdulillah lah, terima je lah. Apa bahasa pula nak menyombong gitu lah istilahnya. So Naim ni, kerana kataan Naim tu, jadi ulama beritahu dia boleh dalam kat dunia dan juga akhirat. Sama juga orang yang buat dusta tadi tu, abrar, fujar. Fujar ni perkataannya orangnya, kalau fujar, kalau kita boleh cakap kafir dan sebagainya, fujar ni dia derhaka kat sini. Tapi orang yang fujar ni dalam bahasa lain kan, orang-orang yang jahat durjana. Bahasa kasar dia. Kalau terhaka tu tak kuat sangat cik dia punya word dia. But fujar ni main durjana, jahat betul-betul lah. Okay, orang yang jahat macam ni, sebab kan dia cakap ni ayat yang sangat keras. You have to take note. It's really something yang Allah want you to really take intabih. Maknanya take into you have to be very fokus apa yang nak sampai message dia. Jadi orang yang durjana ni atau orang yang derhaka kalau dalam buku disebut ni, maka mereka ni dalam keadaan ataupun wali'azubillah Allah akan berikan mereka neraka jahim. Dan waktu yang sama juga sebenarnya dia dekat dunia pun Allah akan bagi siksaan ataupun inilah kesengsaraan, iaitu antaranya adalah nikmat ataupun dia tak dapat iman. Okay, orang yang mungkin dia tak, bukan mungkin lah, selalunya orang yang tak beriman dengan Allah, okay, dia tak beriman dengan Tuhan, ada sesuatu yang dalam hati mungkin dia tak dapat kebahagiaan hakiki. Sama ada dia in denial ataupun dia tak nak cari. Okay, dia nampak perkataan tadi tu. Alright, then it says that
yaslaunaha yaumaddin. Okey. Maka mereka pun masuklah ke hari pembalasan. Masuklah. Masuk ke dalamnya. Yaslauna ni dia bukan masuk, bukan sekadar masuk je. Kalau masuk ni memang you enter kan. Maknanya yaslauna ni dengan intention memang nak masuk tau. Apa ya? Macam bukan accident lah. By accident is by choice. Faham tak? When you enter or you go through something, okay, sometimes it's by accident. Maknanya you don't have a choice. But yaslauna ni memang choice manusia tu sendiri nak masuk. So mana masuk neraka, masuk syurga lah. Betul tak? Ya. Dan wal'iyadzubillah wa ma hum anha bighaibin. And another point to note kalau dalam ayat Quran, okay, ada perkataan ma, nampak ya? Remember we talk about ma before this and wa, they have multiple use, okay? Ma plus dengan the formula is ma and then ada ba, nampak tak? Wa ma hum anha bi. Ma dengan bi, okay, this is the pattern. Kalau ada perkataan ma dengan bi in an ayat, that is again ayat untuk you take notice, sama macam kala tadi. Ayat yang keras, maknanya suruh lihat lagi. Hebatnya Allah. Allah tak cakap you. Senang cakap semua ayat ni penting lah. Tapi these 2 points ni lagilah betul-betulnya pentingnya. Wa ma hum anha bighaibin. Takkan boleh lepas ghaib. Nampak perkataan ghaib? Sama juga ni isim fa'il dan dia juga isim jamak juga kat sini. Maka mereka takkan boleh lepas. Ghaib tak boleh hilang daripada tu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa lagi yang kita nak fikir? Atau apa lagi yang you nak dapat? Apa yang you boleh buat? Atau apa yang you nak dapat? Macam ni. Tahu ke tak tahu? Itu mama adraka ma yaumuddin. Do you know not all this? Kita tak tahu. Dan Allah endingkan dengan ayat 19 ni. Termasuk juga dalam surah yang sebelum ni kita belajar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzillah. Dan hari tu satu orang pun la tamliku nafsun. Nampak perkataan nafsun? One person li nafsin syai'an. Satu orang pun tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada orang lain pun tak boleh tolong. Ingat sebelum ni yauma anaknya Ibn semua anak semua habis dah tak boleh nak tolong dah. Wal amru yauma idzillah. Waktu tu siapa yang berkuasa mutlak? Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi again I say surah ni kan Rasulullah sebut kalau memang nak faham atau nak lebih kefahaman macam mana keadaan yaumil qiyamah atau hari pembalasan, Allah suruh baca surah ini. Dan ayat-ayat yang digunakan, perkataan yang digunakan, semua ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang keras. Maknanya dia betul-betul kalau saya selalu cakap macam ketuk kepala banyak kali. Ketuk. Ketuk kepala tu maksudnya apa? Ingatlah. Saya suka perkataan tu sebagai ketuk kepala. Supaya ingat. Betul. Tak sedar diri ke Tuhan dah bagi macam ni kan? Kenapa saya sudah cakap lagi tadi? Hutang. Kenapa? Allah dah bagi macam-macam kat dunia. Kan? Tak minta bayar pun. Lepas tu tak nak pula beriman dengan Allah SWT. Lepas tu dusta pula lagi dengan Allah. Memang patutlah waliyazbillah Allah beri macam tu. Okay. So apa tu? Dan waktu tu waliyazbillah tak ada satu orang pun boleh tolong. Satu orang pun tak boleh tolong cik. Tak ada orang yang ingat ada nak panggil orang lain ke nak tolong, tak ada. Semua yang akan bantu kita adalah kerana amalan kita dan kerana keridaan Allah. Yauma la tamliku ini, this is in fi'il mudhari again. Dan keadaan yang dawam, maksudnya benda tu berlaku. Amru yauma idzillah, semuanya Allah. Amru yauma idzillah. Okay, so ni adalah kalau dalam kitab surat 101 adalah hadis daripada riwayat. Mana mata aku tahu. Apa dia? Apa dia sayang? Tak ada. Mata ni nak tidur. Okay, dah nak habis dah. Okay. Well, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam it says that, ni hadis Tirmizi sebenarnya sahih. It says that ya Bani Hashim, okay. Wahai Bani Hashim, maknanya this is direct from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam use this gesture ya Bani Hashim, dia ada dua. Satu untuk memuliakan Bani Hashim. Difaham ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Quraisy, betul? Tapi dalam Quraisy ni pun ada tribes juga. Tribe Rasulullah dipanggil sebagai Bani Hashim. Okay.
Quraisy ni banyaklah. Abu Bakar pun Quraisy juga, tapi dia ada keturunan dia sendiri kan. So Bani Hashim ni keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah kata, "Anqadhu anfusakum minan nar." Wahai kamu semua Bani Hashim, selamatkan diri kamu daripada an-nar. Dalam ayat Quran lain, dari surah Al-Baqarah ada, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ayat 48 ke atas tu ada terangan. Surah Abasa pun ada. Okay. Rasulullah sebut, selamatkan diri kamu daripada api neraka. La amliku lakum minallahi syai'a. Walaupun, kenapa Rasulullah sebut macam ni? Walaupun aku ni, daripada, in another word lah, if you understand this ayat, walaupun aku Bani Hashim, walaupun aku keturunan kamu, I cannot do anything. Sebab semuanya adalah milik Allah dan dengan izin Allah. Bila Allah izinkan syafaat, dengar ya, kalau kita kata semuanya milik Allah, seolah-olah kan kalau bunyinya lain, macam Allah tu zalim lah pula. Betul tak? Kan? Semuanya milik Allah, buat pula Allah zalim. Walaupun Allah berhak untuk zalim, walaupun Allah berhak untuk bangga dan berhak untuk berkuasa dan dia berhak untuk memberi pembalasan kepada manusia, tapi kerana sifat Allah tu apanya? Rabb, Rahman, Ar-Rahim. Yes. He give another chance. Subhanallah. He give another alternative yang dipanggilnya sebagai syafa'ah. Sebab itu Nabi, kalau Allah izinkan, ada beberapa manusia yang Allah beri golongan yang digunakan keizinan untuk beri syafaat, antaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu pun walaupun Nabi Muhammad boleh beri syafaat, tapi itu pun dengan izin Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT. Maknanya tak ada assurance. Ibaratnya kan macam nak menolaklah pandangan misalnya agama Christianity misalnya yang mengatakan kalau mereka dah buat kesilapan tapi Tuhan dia lah, Jesus dah maafkan seluruh dunia. Jadi dia tak ada dosa dah. Orang lain yang nak ampunkan dosa dia. Pemikiran dia. Okay? So kita tak ada. You buat, you dapat. Tapi of course ada syafaat, ada pertolongan. Dengan izin Allah, kalau memang manusia itu Allah pilih kerana memang Allah sayang dan rahmat dengan dia. Dan itu juga doa kita setiap hari dan itu juga amalan kita. Selagi kita hidup, kita terus-terus berselawat atas Nabi SAW, maka Allah akan beri kebaikan, kenikmatan, keberkatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana kita yakin dan kita sedar dan kita tahu kita tak mampu. Kan saya pernah sebut sebelum ni, bukan kerana kita layak masuk syurga sebab kita nak sangat. Bukan nak, memang nak sangat lah cik. Sebab you ada dua option aja. Kalau you tanya, I nak sangat sebab ada dua option je cik. Tak ada, tak tengah-tengah tak ada. You nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Agak-agak layak. Memanglah tak layak masuk syurga. Tapi fikir balik. Apa dia? Tapi nak juga. Tapi nak jugalah. Kira macam tak tahu malu lah gitu. Tapi nak juga. Faham tak perasaan tu? Memang tak malu lah sebab nak juga. Dan dengan Tuhan pun apa nak malu. Memang Allah bagi jalan kan. Kita tak ada choice lain. Kalau fikir balik kan, duduk sekejap fikir. Kalau tak, memang saya yakin semua fikirlah. Tapi saya selalu kalau dalam keadaan tenang-tenang gitu saya fikir, kita ni hidup ada dua jalan keluar je bila nanti dah mati. Sama ada masuk neraka, waliyahzubillah, atau masuk syurga. The thing is, takkan masuk syurga, takkan mampu nak masuk neraka. Kalau you baca nanti lepas ni kita akan jumpa surah Al-Mutaffifin ni semua lepas ni lagi teruk. Kalau tadi tu cerita gambar agak-agak je cik. Lepas ni surah ni dia cerita in detail lagi orang yang buat perangai ni dia dapat apa. Lidahnya, hatinya, matanya, kepalanya dicurahnya, waliyahzubillah. Macam mana keadaan perutnya terburai. Subhanallah. So ini cuma gezek aja cerita. Allah bagi amaran level 1. Orang panggil apa? Kalau macam hari tu kan level orange, level red. Macam tu lah. Ini baru level 1 je Allah bagi dah keras. Nanti Allah sebut lagi in detail orang mutafifin ni semua. Macam mana Allah sebut. Macam mana mereka ni waliyahzubillah ni azab Allah SWT. Of course ada kenikmatan lah Allah bagi. Tapi kerananya manusia ni doesn't work with pleasure je. Sometimes we have to give fear. Because you're afraid that you will do more. Yes or no? Because you fikir balik dia tak mampu nak handle api neraka. Dan tak mampu juga cik nak masuk neraka dulu baru masuk syurga. Tak mampu. Ada orang kata memang semua manusia masuk syurga. Memang betul lah. Tapi boleh tak masuk syurga, masuk neraka dulu masuk syurga? Memang ada orang macam tu. Tapi you nak ke macam tu? Buat decision sekarang. Kita buat decision sekarang. Kita hari-hari memang nak mati. Percaya atau tidak, suka tak ada, semua orang akan mati. Betul, akan mati cik. Tak tahu bila je. Tak tahu besok ke cik tak jumpa saya pun tak jumpa cik. Kita ada doa, kita ada amalan kita.
Suka tak suka, nak tak nak, budak-budak pun saya terangkan benda yang sama. Orang nak mati, why you want to die? Yalah, if I die tomorrow, what you do? You pray for me lah. Pray Fatihah, yes or no? So kita tak ada choice lagi. Kita cuma ada syurga je sebagai pendamping kita yang kita nak. Dan kerana dengan izin Allah. Bukan kerana amal kita ni yang mungkin tak banyak ni, tapi kerana perasaan tak tahu malunya dan kerana rendah dirinya minta dengan Allah, Allah beri rahmat. Dan memang Allah kerana sifat rahman dengan rahimnya, memang dia nak bagi. Sebab itu orang yang kalau buat pahala, hebatnya Allah, you buat pahala satu, Allah beri gambaran 10, 20, 30. Ni lagi kita nak jumpa Ramadan kan. Rejab bulan Allah kan kita katakan. Berapa banyak barakah rahmat yang kita bulan Rejab tu, semua bulan Syakban, ada nuzul Quran, ada macam-macam, ada benda-benda hebat yang berlaku. Di 3 bulan yang akan mendatang ni. Are we ready or not? That's the question. Kita nak grab tak? You buat satu, hebat kan? Saya kata tadi, belajar sekali ingat selama-lamanya. Konsep tu saya ambil lah macam tu konsep dia. You belajar, you buat satu, Allah kasih berganda-ganda. You buat dosa, okay, Allah tulis, malaikat tulis, tapi boleh erase tak? Boleh. Syurga pahala tak boleh erase. Dia tak boleh erase, tapi dia boleh bagi orang. Bila you buat tak bagus, you bagi orang lah. Waliyahzubillah. Sebab itu bila kita panggil hari pembalasan, hari dain antara maksudnya. Saya suka tadi pagi tadi saya baca kitab tafsir tu, bila saya fikir perkataan dain tu, saya subhanallah, it's like an eye opener. Kenapa dia kata hari pembalasan, hari berhutang? Sebab kadang bukan kerana amal kita, tapi kerana orang lain, kita berhutang pahala dengan orang tu. Dah lah amal tak banyak. Lepas tu pergi cakap orang pula, mengumpat pula, mengata pula, buat orang. Ambil semua pahala kasih kat dia. Tinggal apa? Selais pinggang tak ada apa. Waliyahzubillah dapat minus pula. Minus 1,000, minus 1,000. Mula dapat 10,000 misalnya points kan. Wah, grade A. Oh tapi dia ni, ya Allah, dia ni yang dia buat salah dengan aku, dia mengata aku lalas jadi minus, waliyahzubillah. Dia punya dosa pula bagi kat kita, waliyahzubillah. Sebab itu dia panggil hari pembalasan. Really it's called hari pembalasan, hari dain hutang. We're talking about what? Numbers kan? That's why they say numbers don't lie. Now it really makes sense. And you will see ayat Quran surah Al-Baqarah, one whole page before the last ayat semua cerita pasal dain. Hutang ni penting. Siapa yang berhutang, orang yang berhutang dan keadaan berhutang, hukum hutang ni Allah terangkan dengan jelas. Bukan cakap hutang duit kat dunia je kita hutang orang, tak. Lagi teruk kita hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia lain. Yang kita tak boleh dapat terbayar nanti. Waliyahzubillah yaumil qiyamah nanti. So it's all about the numbers and it's all about the thing that you have to pay. Something memang nak kena buat. Okay. Jadi Zara rasa cukup saja untuk hari ini. Okay. Sebagai mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan hari ini menjadi manfaat yang kita boleh kongsi bersama-sama. Alright. Kita jadikan amalan. Zara minta tak ada lain, minta doa semualah. Mudah-mudahan kita sama-sama sihat. Allah kurniakan kita juga kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan juga orang kata hati yang terbuka untuk menerima ilmu dan mudah untuk serap ilmu tu, jadi kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.